tuan-tuan, ni pokok ni namanya pokok Soekarno. Soekarno yang bawa ke negara Arab ni. Di Mekah ni. Dia kaji pokok yang tahan dengan udara panas. Maka pokok ni yang dibawa. Kau berebut tak? Ni kambing-kambing kita. Ada batu yang ni. Ada batu biri-biri. Keldai. Itu kurantin keldai. Okey. Jumpa lagi. Nah. Boleh, daun boleh. Sarapan. Kudap. Daun segar. Kudap dulu. Sementara nak datang yang lain. Ha. Sekejap. Tak pakai lagi. Mata nak pergi makan. Ambil daun dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, apa khabar semua? Hari ini saya berada di Wadi berkat Datuk Ibu Hudaibiah dari Villa JSB tu dalam 20 minit lah lebih kurang. Bersama dengan Tuan Hazani dan Ibu Anissa. Cuma saya ambil peluang sambung kuliah-kuliah pendek kita. Keliling saya ni, inilah haiwan ternakan di sini, haiwan-haiwan kesayangan Rasulullah. Kuda, unta, dan kambing. Tenang dan meyakinkan. Jadi hari ni kita nak cakap sikit tentang sembahyang. Sebagai ulang-ulangan bagi yang dah biasa dengar dan bagi yang belum pernah dengar, ni ilmu baru lah. Iaitu apakah tujuan kita mengerjakan sembahyang. Jadi penting sebab kita nak tahu, untuk kita dapat menghayati sembahyang kita tu kena tahu tujuan kita menjaga sembahyang. Jadi biasa orang tahu tujuan puasa, orang tahu untuk dapat rasa betapa kelaparan orang miskin macam mana, sampai kita bertimbang rasa kan. Tujuan haji untuk menyatukan umat Islam, berkumpul, berkenal-kenalan, bertanya khabar, boleh berbincang tentang antara bangsa-bangsa dalam dunia ni. Macam-macam lah orang tahu. Zakat ni untuk membantu orang yang memerlukan. Tapi bertanya apa tujuan sembahyang, ramai pun tak boleh nak jawab. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dari kesetiaan, tujuan mengerjakan sembahyang ni untuk melahirkan rasa-rasa kehambaan. Tujuan mendirikan sembahyang ni untuk melahirkan rasa-rasa kehambaan di dalam diri kita. Rasa kehambaan ni banyak. Semoga dengan lahirnya rasa-rasa kehambaan tadi akan membakar dan memusnahkan mazmumah. Mari kita tegangkan. Antara rasa-rasa kehambaan tu yang kita lahirkan ketika sembahyang tu, rasa diri kita lemah, hina depan Tuhan ni kan. Banyak salah. Kelaparan ni tu. Banyak salah, banyak dosa. Kita ni memerlukan pertolongan Allah. Kita ni rasa-rasa kehambaan tu, rasa diri kita ni hamba lah kan. Kita jahil, kita berdosa, kita ni dhaif, kita ni bimbang dengan Tuhan, cemas dengan Tuhan, takut dengan siksaan Tuhan, neraka Tuhan dan sebagainya. Itu rasa hamba untuk kita rasa bawa dalam diri kita ketika sembahyang tu. Kita ni sentiasa ni, status kita ni memang hamba kan? Kat mana-mana kita pun kita adalah hamba. Tapi dalam sembahyang tu memang kita nak kena tajamkan, melahirkan rasa-rasa kehambaan. Dengan rasa kehambaan itu akan membakar dan memusnahkan sifat mazmumah kita seperti sombong, bakhil, sifat kita mementingkan diri, kita rasa bangga, sifat kita menzalimi orang, kita macam-macam lah sifat mazmumah. Sifat mazmumah tu hanya boleh dibuang dengan rasa-rasa hamba. Dan paling utama rasa hamba tu kita kena datangkan dalam sembahyang kita. Sebab itulah kita kena sembahyang, kita kena usaha bawa rasa hamba tu. Kerana kita betul-betul berhadapan dengan Tuhan. Kita memang hamba Tuhan. Kita ni memang hamba Tuhan. Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mungkin dah lapar tu. Jadi kita ni memang hamba Tuhan, tapi rasa tak diri kita hamba Tuhan? Orang tahu lain, tahu di akal, rasa di hati. Tahu di akal, rasa di hati. Orang tahu tak semestinya dia rasa. Kalau tak rasa hamba, masalahnya kita akan rasa kita tuan.
Kalau tak rasa hamba, kita akan rasa kita tuan. Kita boleh buat apa saja. Ada lagi teruk lagi tu, rasa diri dia Tuhan. Yang itu lagi teruk lah. Macam Fir'aun kan. Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia rasa dia semua dia tak sakit. Dia ada kerajaan dia, dia boleh menghukum orang semua ni kan. Tapi kita ni sebagai orang Islam kita kena faham tujuan kita sembahyang untuk melahirkan rasa-rasa kehambaan, dan di mana rasa-rasa kehambaan itu akan membakar dan memusnahkan sifat mazmumah. Itulah tujuan sembahyang. Jadi siapa yang betul-betul jaga sembahyang ni memang tengah kuliah ni. Dia pun nak dengar kuliah. Jadi itu akan membakar, memusnahkan sifat mazmumah kita. Yang dengan sifat mazmumah kita berjaya kita tumpaskan, kita buang dalam diri kita, barulah kita boleh jadi orang yang bermanfaat dengan masyarakat. Kan? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu mencegah lagi seorang tu daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kemungkaran tu ada dalam diri kita pun kita tak boleh nak buang, mazmumah dalam diri kita pun tak nak buang, macam mana kita nak membuang kerosakan dekat dengan masyarakat? Kita sendiri orang yang masalah. Orang yang rosak dan merosakkan orang ada mazmumah tu, dia diri pribadi dia memang rosak dan dia akan merosakkan orang ramai. Diri dia pun dia tak betul, sembahyang dia tak jaga, akidah dia tak betul, pribadi dia pun tak betul lah. Memang tak tepat dengan syarak. Macam manakah dia nak baiki masyarakat? Memang tak boleh. Dia hanya akan merosakkan masyarakat. Lepas tu marilah kita baiki diri kita dengan baiki sembahyang kita, dengan bawa rasa-rasa kehambaan, di mana rasa kehambaan itu insya-Allah akan membakar, memusnahkan sifat-sifat mazmumah kita, supaya kita boleh jadi orang yang betul-betul bermanfaat dan memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi itu dari saya di Wadi Barakat Datuk Ibu di Hudaibiyah bersama dengan unta-unta, kuda, kambing, haiwan-haiwan kesayangan Rasulullah. Dan kuda pun tak sabar nak keluar. Baik, wabihi wallahu alam. Terjumpa lagi. Assalamualaikum. Kambing nak nampak? Ini sekejap. Seri pertama ni. Mantap. Dia tak pakai lagi. Mata nak pergi makan. Ambil daun dulu. Nah. Nah. Boleh, daun boleh. Sarapan. Kudap. Daun segar. Kudap dulu. Sementara nak datang yang lain. Ya. Tuan-tuan, ni pokok ni namanya pokok Soekarno.
Soekarno yang bawa ke negara Arab ni. Di Mekah ni. Dia kaji pokok yang tahan dengan udara panas. Lepas pokok ni yang dibawa. Kau berebut tak? Ni kambing-kambing kita. Ada batu yang ni. Ada batu biri-biri. Keldai. Itu kurantin keldai. Okey. Jumpa lagi.